Salam sejahtera doktor, kami daripada kumpulan 8. Nama saya Leong Hui Ju. Rasuah bukan lagi satu fenomena baru di Malaysia. Kewujudan rasuah telah bermula sejak zaman peradaban manusia akibat daripada sikap manusia yang tamak halobah. Sejarah perkataan rasuah ini berasal daripada bahasa Arab iaitu rishwan, daripada perkataan rasya, yasyu dan raswan yang membawa maksud sobokan atau pujukan. Rasuah merupakan musuh utama negara. Sebagai seorang warga negara Malaysia, adakah kita benar-benar tahu apa itu rasuah? Rasuah merujuk atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 adalah suapan ataupun dikenali sebagai duit kopi, kautim, makan suap dan pelincir. Manakala menurut Kamus Dewan edisi keempat, rasuah bermaksud pemberian untuk menebuk rusuk atau tumbuk rusuk. Apakah faktor yang menyebabkan rasuah? Yang pertama adalah ketidakstabilan politik. Kestabilan politik sesebuah negara memainkan peranan penting dalam kegiatan rasuah. Malaysia jatuh 5 anak tangga dalam Indeks Persepsi Rasuah Transparency International 2021 ke kedudukan ke-62 daripada 180 negara. Dari segi rasuah sektor awam, dalam indeks itu berbanding skor 2020 iaitu 51. Bukan itu sahaja, politik wang masih berleluasa semasa pilihan raya dan pembebasan kes rasuah berprofil tinggi serta kekurangan kesedaran politik dalam memerangi rasuah. Hal ini juga boleh dihubungkaitkan dengan kekurangan kestabilan dalam peralihan kepada kerajaan baru, terutamanya dikaitkan dengan rasuah sektor awam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nofariza binti Rahim, metrik nombor 145241 dari Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan. Hari ini saya akan membincangkan mengenai faktor-faktor gejala rasuah. Salah satu faktor gejala rasuah adalah gaji yang rendah dan kos sara hidup yang tinggi. Rata-rata pekerja awam menyatakan bahawa gaji yang rendah tidak mencukupi dalam menampung perbelanjaan kos sara hidup di bandar yang kian meningkat saban tahun. Ditambah pula dengan keluarga yang ramai telah mendorong mereka untuk terlibat dalam gejala rasuah. Namun hakikatnya, gaji yang rendah dan kos sara hidup yang tinggi bukanlah faktor utama. Hakikatnya, terdapat juga segelintir pegawai awam yang berpangkat tinggi dan bergaji lumayan terlibat dalam gejala rasuah ini, termasuklah ahli politik, ahli korporat, berkuala biru dan sebagainya. Ini diperkuatkan lagi dengan penyertaan daripada Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Azam Baki, menyatakan bahawa gaji yang rendah dan kos sara hidup yang tinggi bukanlah faktor utama, namun ianya adalah masalah individu itu sendiri di mana tidak berintegriti dan tidak mempunyai keimanan. Salah satu contoh kes rasuah melibatkan bekas Ketua Menteri Besar di mana beliau menyalahgunakan kuasa bagi mendapatkan 2 lot tanah dan sebuah rumah banglo demi kepentingan diri sendiri. Walhal beliau mengetahui bahawa syarikat terbabit mempunyai kepentingan dan hubungan rasmi yang mana syarikat tersebut terlibat dalam projek kerajaan negeri. Hal ini telah mendorong berlakunya rasuah dan penyalahgunaan kuasa oleh golongan berpangkat tinggi. Oleh demikian, mahkamah telah menjatuhkan hukuman bersalah dan penjara selama 12 bulan ke atas bekas Menteri Besar berkenaan, manakala rumah banglo tersebut dirujuk hak kepada kerajaan. Seterusnya, faktor kedua adalah kelemahan kepimpinan dalam kawalan dalaman. Merujuk kepada laporan Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019 hingga 2023, mendedahkan punca sebenar rasuah adalah kelemahan kepimpinan dalam pentadbiran sesebuah organisasi, termasuklah peluang yang terbuka luas kepada rasuah kerana birokrasi, tiada pemantauan, tiada sistem pengasingan tugas dan penggunaan kuasa budi bicara. Kelemahan kepimpinan ini bukan sahaja melibatkan kaki tangan atasan, malah ianya juga melibatkan kaki tangan bawahan, ketua-ketua bahagian, pengarah syarikat, ahli politik, baik dari sektor kerajaan dan sektor swasta. Kelemahan kawalan ini telah membuka ruang dan peluang yang luas kepada kaki tangan untuk terlibat dalam rasuah. Sebagai contoh rasuah akibat daripada birokrasi adalah seorang pemilik syarikat perumahan atau pemaju telah menawarkan sejumlah wang kepada seorang pegawai keuangan dengan syarat pegawai berkenaan mempercepatkan bayaran pinjaman yang biasanya mengikut prosedur adalah 14 hari. Namun
kes ini, bayaran hanya mengambil masa 1 hari saja untuk proses kelulusan. Hal ini demikian, kedua-dua pihak saling bekerjasama dalam menjayakan keinginan masing-masing, sama ada pemberi rasuah atau penerima rasuah yang menyalahgunakan kuasa dengan mempercepatkan bayaran sebagai balasan daripada wang suapan yang diterima. Sekian dari saya serahkan kepada rakan saya. Selamat petang, saya ucapkan kepada Dr. Mahir. Saya Nur Aini binti Muhammad Hassan daripada Kumpulan 8 akan menerangkan mengenai langkah-langkah drastik yang boleh diambil oleh kerajaan bagi mengatasi kegiatan rasuah. Kerajaan Malaysia telah mewujudkan satu akta perlindungan yang sewajarnya kepada pemberi maklumat rasuah. Akta Pemberi Maklumat Rasuah 2010, Akta 711 yang digubal bagi memperuntukkan perlindungan terhadap pemberi maklumat yang mendedahkan salah guna kuasa rasuah atau sama ada di sektor awam ataupun sektor swasta. Namun terdapat juga pemberi perlindungan yang tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya. Sebagai contoh, kita dapat lihat kes yang berlaku di Malaysia mengenai seorang individu yang memberi maklumat, iaitu bekas Timbalan Parti Keadilan Rakyat, iaitu Muhammad Rafizi. Beliau telah dikenakan hukuman penjara selama 30 bulan kerana membocorkan rahsia kerajaan dan beliau tidak diberikan sebarang perlindungan. Perkara yang sama terjadi dalam kes Khairul Azwan bin Harun, di mana Muhammad Rafizi telah didakwa apabila beliau telah mendedahkan rahsia beberapa pembelian harta di Australia oleh MARA yang menyebabkan ketirisan hampir 63 juta ringgit. Walau bagaimanapun, Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa kenyataan yang dibuat oleh Muhammad Rafizi adalah termasuk komen yang adil, iaitu untuk kepentingan awam. Sehubungan dengan itu, Muhammad Rafizi telah dilepaskan daripada sebarang hukuman oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam, dan beliau tidak dikenakan hukuman kerana didapati pihak pendakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh beliau. Daripada perkara ini dapat saya simpulkan kerajaan perlu mengambil langkah yang drastik bagi melindungi pemberi maklumat, terutamanya mengenai rasuah ataupun salah guna kuasa. Ini adalah disebabkan mereka ini mempunyai potensi dan peluang dan berani tampil ke hadapan untuk memberikan keterangan. Sehubungan itu, langkah yang drastik perlu diambil bagi memastikan golongan-golongan seperti ini dilindungi agar negara kita dapat mengurangkan kes rasuah. Sekian, terima kasih. Pelbagai usaha dan inisiatif telah dilakukan oleh kerajaan dalam membantaras gejala rasuah. Namun, langkah-langkah drastik perlu diambil dan dikuatkuasakan bagi mengekang aktiviti rasuah daripada berleluasa. Antara langkah-langkah drastik tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, memperkasakan lagi penguatkuasaan undang-undang dan hukuman. Dalam hal ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memainkan peranan yang penting dalam memastikan segala undang-undang dan hukuman berkaitan dengan rasuah dapat dipertingkatkan, selari dengan visinya iaitu meningkatkan keberkesanan dan kecekapan dalam usaha pencegahan rasuah serta untuk memperbaiki fungsi-fungsi Suruhanjaya. Terdapat beberapa strategi yang boleh dilaksanakan, iaitu strategi penguatkuasaan, penggalakan dan pencegahan serta strategi pengukuhan. Objektif utama strategi penguatkuasaan ialah mempertingkatkan tindakan melalui siasatan, sabitan kes mahkamah dan perakuan tindakan tata tertib. Strategi penggalakan dan pencegahan pula menekankan aspek pemantapan integriti dan pengukuhan nilai-nilai murni. Bagi strategi pengukuhan pula, ia menjurus ke arah pengukuhan kapasiti SPRM serta meningkatkan kerjasama serantau bersama agensi-agensi penguatkuasaan anti rasuah antarabangsa menurut Zulkifli Madnor pada tahun 2005. Siasatan perlu dipergiatkan lagi agar masyarakat sedar betapa penting dan bahayanya masalah rasuah jika tidak dibanteras dan dibendung demi keselamatan negara. Selain itu, para pengamal rasuah akan berfikir banyak kali sebelum mencuba melakukan rasuah lantaran hukuman berat yang bakal diterima. Untuk dijadikan contoh, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat iaitu Akta 711 yang telah berjaya diwartakan pada 2010
Akta ini penting untuk menjamin keselamatan pemberi maklumat yang berkaitan dengan rasuah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Maheswaran, pensyarah khusus WAR 122, Integriti dan Anti Rasuah. Saya Muhammad Mushidi bin Azaman ingin menyambung perbincangan iaitu langkah ketiga dalam pencegahan rasuah bagi kumpulan saya. Di sini kita perlu memberi pendedahan awal kepada anak-anak tentang bahayanya rasuah sejak dari bangku sekolah negeri. Guru dan ibu bapa antara individu yang perlu berganding bahu dalam mendidik anak-anak sejak kecil. Anak-anak akan menjadi lebih cerna mengenai rasuah dan mula menjauhi diri mereka dari perkara yang tidak bermoral ini. Izaharlah bahawa meniti buluh biarlah dari rebungnya. Bagi kesimpulan, sesungguhnya usaha membantras gejala rasuah di kalangan pentadbiran awam dengan memupukkan nilai-nilai integriti dan accountability dalam setiap individu perlu dilaksanakan sebaik mungkin. Kerajaan melalui Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019 hingga 2023 telah dilancarkan bagi mencapai matlamat bebas rasuah dan mengamalkan ketelusan, kebertanggungjawaban dan integriti. Negara yang stabil lahir daripada sebuah negara yang bebas daripada rasuah. Semoga katakan tidak kepada rasuah sentiasa tersemat dalam jiwa rakyat Malaysia. Itu sahaja daripada plan kami. Saya akhiri pembincangan ini dengan Assalamualaikum dan terima kasih.